Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sabha sarabal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuan Imam Bilal, muhsin dan kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Alhamdulillah, daripada ayat yang saya baca ni sebagai mukadimah setiap kali mengajar ni, jelas menunjukkan bahawa jika tidak ada pertemuan pertama, maka tidak akan ada pertemuan kedua dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama apa? Pertemuan pertama ni ialah bila kita melaksanakan amal soleh, mesti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amal soleh kita tak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tadi waktu kita solat tadi kita sebut inni wajjahtu wajhiya lillazi, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada wajahmu. Allah buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sesiapa yang buat dia nampak benda lain daripada Allah Subhanahu wa taala, ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai pertemuan pertama. Pertemuan pertama dengan amal soleh. Maknanya setiap amal soleh kita sebenarnya mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ada pertemuan pertama, maka dia tidak akan ada pertemuan kedua dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan berlaku pertemuan kedua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan pertama ini mesti buat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mesti ikhlas, yakni tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak syirik, tidak ada menyamakan Allah dengan yang lain, menduakan Allah Subhanahu wa taala dari segi kuasanya, dari segi perbuatannya, dari segi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi ini syarat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat amal soleh dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, macam mana nak dapat amal, buat amal tu biar soleh, biar jadi amal soleh dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibincangkan dalam bab yang terakhir kita ni, alhamdu wa syukru, pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan puji Allah Subhanahu wa taala sentiasa, sebab dia sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu lepas saya patutnya datang tapi tak datang. Tak ada kat sini. Bagaimana? Bercuti di Langkawi. Cuti kan? Cuti Langkawi. Saya balik awal 1 hari daripada jet yang jatuh tu. Jet tu daripada Langkawi juga. Masa saya naik kapal terbang, naik Asia tu, sebelah memang nampak jet tu di sebelah kiri tu, dia parking tu. Dia balik hari Khamis, saya balik hari Rabu. Ada satu masih lagi diizinkan Allah Taala untuk hidup, satu lagi ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita, baru kita jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak nampak nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidup ni dia jadi macam ya, semua orang hidup, tak ada.
Macam kita seolah-olah kita tak minta apa pun daripada Allah. Sedangkan yang sebenarnya kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda minta. Minta makan, minta tidur, minta bangun, minta kencing, minta berak, minta bercakap, minta bernafas. Sebenarnya kita minta dengan Allah Taala. Kan? Buktinya bila Allah Taala tahan je, contohnya tak boleh bercakap. Terus, ya Allah, izinkan ya Allah. Baru nak keluarkan permintaan itu. Sebenarnya kamu memang perlu setiap saat kepada Allah Subhanahu Taala. Cuba tengok nafas kita. Tahan sekali nafas, kejap tahan. Lepas tu minta ya Allah, oksigen ya Allah, oksigen. baru kita minta. Sebenarnya kita minta dan Allah tunaikan semua sekali apa permintaan kamu tu. Nak tidur boleh, nak bangun boleh, nak berjalan boleh, nak berlari boleh, nak duduk boleh. Minta tu sebenarnya kita minta dan Allah bagi. Tapi sebab kita tak nampak dia sebagai suatu nikmat, jadi kita jadi memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pun menghadap kerana terpaksa tu yang jadi malas. Majlis dengan Allah dia jadi kecil je sebab tu fokus kita tak terlalu kuat kepada majlis ni. Fokus kita kepada dunia lagi kuat, kan? Kita datang sini tapi hati kita duduk mana-mana, kita tak tahu duduk mana, duduk kampung, duduk Langkawi ke, duduk mana hati kita. Jadi fokus kita terlalu kecil pada ni. Sedangkan dia majlis, bukan majlis raja lagi ni, majlis kepada Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Kalau kita pergi majlis raja tu pun seronoknya kita beritahu semua orang fokus, kan? Bersedia, lama bersedia untuk kita tu. Sebab kita tahu majlis tu besar. Majlis ni besar. Majlis kita ni besar. Tu bila majlis besar, orang menghadap sultan, dia dah tak ingat dah pasal isteri dia, anak dia kat rumah. Masa nak bercakap dengan sultan tu dia dia mesti fokus, takut salah, takut macam-macam lah. Sebab dia tahu yang depan dia ni raja, tak boleh silap sikit, tak boleh tu nanti nampak cacat, nanti cacat nampak tak berapa elok sangat. Kalau yang nak ambil combo tu sampai buat raptai. Raptai dulu 2 hari sebelumnya, sehari sebelumnya buat raptai dulu. Nak bawa naik atas tu jumpa, tak sampai 3 minit pun angkat tangan, lepas tu terima ijazah belah, kan? Tapi dia punya raptai, ya Allah, sebab apa? Tak nak bagi ada satu kesilapan pun berlaku yang boleh mencacatkan tu, kan? MC dah pesan dah, kalau panggil nama salah pun naik aja dulu, kan? Panggil orang tu panggil nama, ni bukan nama aku, naik aja supaya tidak terhenti majlis ni, tak nampak cacat. Tapi kita dengan majlis Allah Subhanahu Taala ni banyak kecacatan sebab kita tak fokus ke sini. Tak fokus. Bila tak fokus, majlis ni majlis yang sangat kecil. Cuba bayangkan bila Allah Subhanahu Taala tidak menjemput kita ke rumah Allah Subhanahu Taala, tidak menjemput kita, tidak mengizinkan kita untuk solat lagi, tidak mengizinkan kita untuk sujud lagi, kan? Baru kita ya Allah minta. Baru tahu majlis ni sangat besar. Anda tentukan kehidupan kita di atas muka bumi ni kena lihat solat kita. Kalau solat dia makin baik, hidupan kita itu disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau solat kita dia makin teruk, kan? Dari kehidupan kita pun jadi huru-hara. Sebab dia punya tunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yang bagi segalanya. Tapi cara kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pun rasa hormat, tak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada rasa kurangnya kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab kita tak beri fokus kepada ibadat kita. Bila kita bagi fokus begitu, baru kita tahu ni penting. Bila dapat nikmat untuk solat, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita rasa ini satu anugerah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang pujian sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak nak pergi ke lain dah, sebab dah boleh bercakap, munajat dengan Allah Subhanahu. Inilah satu-satunya pintu untuk selamat di hari akhirat. Satu-satunya pintu untuk selamat. Kalau sekiranya
yang ni tak selamat, habis kita. Maknanya solat kita ni kalau tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habis kita, kan? Akhirat kita akan tak tahu apa jadi. Jadi inilah jalannya, tak ada jalan yang lain lagi untuk kita ni selamat di dunia dan selamat di akhirat Allah Taala. Bila kita fokus begitu, baru kita rasa dapat solat ni satu nikmat, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh-sungguh kita ni puji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah kita masuk kitab kita 444, kan? Tak habis kitab. Tak habis 444 ya. Kisah 444. Orang Cina tak suka ni nombor ni 4444. Semua 44. Takut, kan? Perenggan yang kedua tu, dengan demikian jelaslah bahawa puji dan syukur mempunyai makna yang berbeza sehubungan dengan rasa syukur. Berkata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, bersyukur adalah taat dengan seluruh anggota badan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, atau baik secara lisan maupun dalam hati. Jadi bersyukur tu maksudnya apa? Seluruh anggota kita ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam keadaan tersembunyi ataupun secara terang-terangan, atau baik secara lisan maupun dalam hati. Mulut kita baik, hati kita pun ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia bawa dulu pendapat-pendapat ni, pandangan-pandangan para ulama. Guru kami mengatakan bersyukur ialah taat lahir dan batin, kemudian menjauhi segala perbuatan maksiat. Taat syukur ialah taat lahir dan batin. Lahir ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala semua, batin pun tidak melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dah dapat rasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat rasa, maksudnya dia dah sampai kepada peringkat ihsan, dapat rasa. Hatinya kalau nak berkata-kata, nak mengata orang, nak ngumpat orang dalam ni pun takut nak kata. Takut sebab dia sangat yakin dan dia dapat rasa bahawa Allah sangat dengar dan melihat. Ihsan, kan? Hatinya sudah terbuka dan dia memang rasa Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar. Ni bukan buat-buat lagi. Macam kita ni, kita buat-buat masa kita tahu dari segi ilmu Allah maha mendengar, maha melihat. Kita tak dapat rasa. Tak dapat rasa. Macam kita masuk sini, rasa macam ada CCTV ya, macam ada CCTV, kan rasa, dia ada rasa, kan? Kalau dia rasa gitu, dia tak buat tak tu. Tapi kosong ni kosong dia buat. Itu rasa, diberi rasa. Jadi hati yang bersih, hati yang dekat dengan Allah, diberi rasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang macam tu, dia nak ngata ke orang dalam hati pun dia tak sanggup. Sebab Allah maha mendengar. Apa bukti dia? Sebab engkau bercakap dalam hati pun engkau boleh dengar. Kita bercakap dalam hati kita boleh dengar sendiri apa yang kita cakap. Jadi hati yang tidak mempunyai telinga pun boleh dengar, lagilah Allah yang menciptakan hati yang tak ada telinga tu lagi dengar. Itu kan kalau kita nak cari dalil. Mata hati ni dia boleh melihat. Hati kita ni kalau dia terbuka dia boleh lihat. Kalau begitu hati yang tidak ada mata pun boleh melihat, lagilah yang menciptakan mata hati itu lagi boleh melihat. Jadi kita sangat yakin Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Dia tak berani nak kata. Kalau dia kata, dia mesti istirahat. Terlintas dia sesuatu yang tak baik, dia mesti istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dia datang lagi lintasan jahat ni, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau keluar je, yang umpatan tu kalau keluar kena minta maaf. Tapi selagi tak keluar, tak perlulah pergi. Saya nak pergi jumpa orang tu, dia kata, cik, saya sebenarnya ngumpat ke awak tadi dalam hati saya. Taklah, hati tak payahlah beritahu. Kecuali dia keluar, kena minta maaf. Kalau keluar je kena minta maaf. Kalau dia tak maafkan, habislah kita, bawa sampai ke sana. Harap-harap dia maafkanlah. Banyak kita ni ngata ke orang, kan. Banyak kita kata ke orang. Mudah kalau tu kita maafkan orang, insya-Allah moga-moga orang lain pun Allah Taala jadikan mereka tu maafkan kita. Jadi mudahkanlah maafkan orang. Siapa yang cakap pasal kita, siapa yang ngumpat kita, siapa yang ngata kita, siapa yang buat fitnah pada kita, saya maafkan semua. Cakap itu. Moga-moga apa yang kita buat juga
orang lain pun maafkan kita seperti itu. Moga-moga kan. Tapi janganlah kalau gitu kita boleh mengumpat lagi. Janganlah. Usaha kan, usaha supaya kita dah tahu dah penyakit kita, kita cuba potong dia. Jadi begitulah keadaannya orang yang benar-benar bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia tidak beranilah untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taat dia lahir dan batin, kemudian menjauhkan segala perbuatan maksiat. Ulama lain mengatakan bersyukur adalah menjaga diri daripada perbuatan maksiat, baik lahir maupun batin. Allah Ta'ala kurniakan mata, kalau kurniakan tangan, kaki, akal, tiba-tiba benda tu digunakan untuk lawan yang memberi, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu dia bela seorang anak dah besar, tiba-tiba anak tu dia lawan ibu, dia panggil anak derhaka. Anak derhaka sebab apa? Pemberian ibu kau susu, darah dalam tubuh kau tu daripada ibu kau lah, dia yang betul. Tiba-tiba dia lawan ibunya, disebut sebagai anak derhaka. Kita Allah Ta'ala kurniakan semua, daripada tiada kepada ada, semua nikmat sepanjangnya sampai sekarang ni, tiba-tiba kita gunakan tu untuk lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hamba apa macam tu? Hamba apa? Kita sebut pada diri kita, ya Allah, engkau ni sangat zalim, sangat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tak mungkin kalau orang yang dia tahu bahawa ni macam-macam nikmat Allah Ta'ala, dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Jadi kalau berlaku begitu, maka istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, nikmat mata ya Allah, saya tak gunakan dia untuk melihat benda-benda maksiat, benda-benda yang kau murkai ya Allah. Mulut yang kau berikan ni ya Allah, terima kasih ya Allah. Boleh cakap macam-macam ya Allah, aku tak gunakan dia untuk lawan kau ya Allah. Dan gitu kan, akal yang digunakan, jangan fikir untuk buat buat macam-macam khianat pada orang. Saya tengok orang berpolitik sekarang ni kan, tengok, ya Allah, dah tengok Allahu Akbar, tak, kita baca pun tak sampai hati nak. Nah, macam mana dia boleh tu? Orang tu tak buat, engkau kata dia buat, pada reka dia buat macam-macam, kata. Engkau menyaksikan ke? Engkau pergi tengok ke dia buat benda tu? Tak, tengok baca-baca je daripada tu. Yelah, engkau dah tanya belum orang tu saksikan tak? Orang tu tak apa, nak baca je kan, nak baca daripada apa yang ditulis, apa yang dicakap oleh orang yang buat kempen dan sebagainya. Lalu kamu percaya padanya, lalu kamu menghukum. Kamu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan jadi saksi. Nanti kamu akan dipanggil sebagai saksi di akhirat, sebab dia akan diadili. Bila diadili, nanti dia akan dipanggil saksi. Saksinya siapa? Ni, kau berani jadi saksi ke? Kau tak menyaksikan tapi kau berani jadi saksi ke? Ni, habis itu kau cakap macam-macam. Ya Allah, takutnya kita lihat orang kan jadi bergaduh, porak-poranda, akhirnya solat pun tidak bersama, masjid makin kurang orang, surau makin kurang orang. Apa berlaku? Gaduhan dan sebagainya. Ni sampai bila pun Islam tak jadi kuat. Baliklah semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu pada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Balik semula pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau buat zina pun 4 orang saksi dan dia melihat dengan mata kepalanya, bukan pakai kamera, bukan pakai CCTV tak, melihat dengan mata kepala. Boleh ke melihat dengan mata kepala kita tu? Kalau ikutkan dia punya logiknya, itu macam mana orang buat dalam rumah, dalam hotel kita boleh tu? Tak. Maksudnya orang tu dia buat zina di kawasan khalayak ramai. Ya, ada orang dah tak kisah macam Mak Saleh apa semua tu, benda tu dia menular ke sini, menular ke kita ni. Orang dah boleh buat tu, dia tak kisah apa, ni hak aku nak buat tak apa. Itu baru boleh dijatuhkan tu. Tapi untuk kita pergi tengok, buka lubang tengok dia buat tu, tak boleh tu. Tak boleh buat macam tu. Jadi macam mana nak tu, tengok ketatnya nak jatuhkan hukuman dalam Islam ni gitu kan. Supaya kita ni
Tengok, nak jadi saksi bukan sembarangan. Bukan tu jadi saksi pula tu orang yang memang sifatnya adil dan boleh dipercayai. Boleh jadi. Yang biasanya macam tu biasa apa? Geng-geng tak solat, pergi intai rumah orang. Bukan siapa tu. Dia pergi tu. Ajak tu. Yang dia jadi saksi pula. Jadi saksi. Sayyidina Umar pernah melihat kejadian begitu. Jumpa Sayyidina Ali, aku nampak orang buat tu. Kau ada 4 saksi tak? Tak ada. Kalau kau tak ada, kau kena. Kalau begitu tak jadilah aku. Tak jadi beritahu. Sebab tak cukup saksi. Tak cukup saksi. Lagi-lagilah sekarang ni tuan-puan, teknologi sekarang ni macam-macam. Kita duduk kat sini, dia boleh buat je. Kita duduk kat mana-mana, gambar tu. Lepas tu tak diterima dia sebagai dia tak diterima sebagai saksi. Kamera, video ni, CCTV ni tak diterima sebagai tu. Dia hanya bahan sokongan sahaja. Sokongan saja. Dia tak boleh jadi bahan saksi utama untuk menjatuhkan hukuman. Ni tengok ni, awak ada kat sini. Dia boleh buat sebenarnya, boleh buat. Muka kita dia ambil je, letak, terus buatlah apa yang tu. Tak boleh. Tak boleh jadi sebagai bahan utama lah untuk menjatuhkan hukuman. Masya Allah. Kalau begitu jangan gunakan apa yang Allah Ta'ala kurniakan ni untuk melakukan maksiat atau untuk melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur itu maksudnya tidak menggunakannya untuk melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulut ada, akal ada, walaupun kita hebat macam mana, kita mencatur macam mana, kita jangan tugas kita untuk jadi batu api supaya orang bergaduh. Jadi batu api bergaduh. Bahkan kita boleh tipu antara 2 orang yang bergaduh. Kita boleh tipu, diharuskan untuk tipu bahawa tu yang kawan kau tu, dia kirim salam ke kau, dia sangat tu rindu nak jumpa kau. Tak adalah dia tu, dah lama dah tak tegur aku. Boleh jadi orang perantara untuk menyatukan mereka. Sampaikan kita kata tu dia tu kan, dia nak bagi hadiah ke kau tu kan. Buat gitu sampai gitu. Ini kita tidak. Seboleh-bolehnya buat cerita supaya bergaduh, dia bergaduh. Dia buat konten sekarang ni, anak muda gila konten. Asalkan boleh buat konten supaya apa, nanti bila orang tengok banyak video tersebut nanti dapat duit dan sebagainya. Itu masalah. Jadi jadi orang yang bersyukur. Tengok nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Guru kami mengatakan sesungguhnya syukur itu mengagungkan Allah yang memberi nikmat, iaitu mengukur nikmatnya agar kita tidak menjauhkan diri dan tidak bersifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca surah apa nama? Al-Quraisy. Surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nama Quraisy, ada cerita Quraisy, cerita orang Quraisy. Quraisy orang yang hebat berniaga. Waktu sejuk pergi ke Yaman, waktu panas syita, Saif wa syita. Saif pergi ke Yaman, syita pergi ke Syam. Syam maksudnya benua Jordan, apa lagi yang sekitar dengan dia tu, dekat-dekat dengan Palestin, tu dia pergi. Orang Quraisy hebat berniaga. Ataupun disebut Quraisy ni ialah seekor ikan yang dia makan ikan lain tak berani makan dia. Hebatnya orang Quraisy ni. Kamu hebat. Orang Quraisy ni disebut oleh Allah SWT, dia sebagai satu kabilah yang sangat hebat dari segi perniagaannya, dari segi kekuatannya, dari segi keturunannya, dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kamu kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kamu makan dan hilangkan rasa takut daripada kamu. Maka ibadatlah kamu, mengabdikan dirilah kamu kepada Tuhan Hazal Bait, yakni Tuhan Kaabah ini. Tuhan Kaabah itu yang memberikan kamu keamanan, yang memberikan kamu makan ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kamu hebat macam tu, jangan lupa ia adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang nak bicara tentang merdeka kan 2-3 hari lagi. Merdeka, dapat aman ni. Aman ni ingat dia percuma ke? Dia adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang mesti kita jadikan keamanan ini
untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang dia bawa seleweng sikit, maksud dia punya tu ialah bergembira, merdeka itu ialah bebas segalanya. Kan? Malam 31 tu tembak mercon, lepas tu laki perempuan bergaul, berlakulah apa yang tu. Dia pada mereka merdeka macam tu. Atau bukan merdeka macam tu. Merdeka ialah kita bebaskan diri kita daripada nafsu pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud yang sebenar. Jadi merdeka tu dengan surah Al-Awwal, surah Quraisy tu sangat dekat. Dia balik semua tengok cerita Quraisy ni, oh rupanya hebat rupanya. Tapi lah SWT bagi kesimpulan apa? Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Tuhan rumah ini, yakni Tuhan Kaabah ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat dah, nikmat yang digunakan oleh Allah Taala. Orang yang bersyukur macam tu, orang yang bersyukur ialah dia mengabdikan diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, bawah sekali, dengan demikian tidaklah patut bagi seseorang yang mendapat nikmat Allah menggunakannya untuk melakukan maksiat, kerana ini bermakna dia melawan Allah Taala, pemberi nikmat. Kecuali kita kata nikmat ni bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ada orang yang yakin gitu, aku ni semua datang ni saya semua, yang ni daripada saya lah, saya tu. Kalau dia lupa macam tu memang ni bergaduh sungguh-sungguh lah tu. Dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak, semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil nikmat sehingga sebesar-besar nikmat, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kewajipan kita ialah bersyukur dan mengagungkan Allah sehingga tidak melakukan maksiat. Seseorang yang telah melakukan sedemikian, mereka ini bererti benar-benar bersyukur, kemudian bersungguh-sungguh berbakti kepada Allah dan beramal sesuai dengan nikmat yang ada padanya. Setelah itu menjaga dan menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Gitu tanda orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya, mulutnya, amal perbuatannya, yakni anggotanya, semua digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua digunakan untuk berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita memerlukan satu keperluan, kalau ada manusia yang boleh memenuhkan kita punya hajat itu pun, kita terima kasih dia daripada dalam rumah sampai keluar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sampai naik kereta orang tu kita terima kasih lagi, terima kasih kan? Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita rasa macam apa tak perasan pula nikmat apa yang Allah Taala bagi. Tak perasan nikmat apa kan, yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam nikmat kan? Allahu Akbar. Bilakah kita harus bersyukur? Soalan. Kita wajib bersyukur apabila mendapat nikmat, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, yakni akhirat. Sebahagian ulama mengatakan dalam keadaan menderita ditimpa musibah, kita tidak perlu bersyukur, tetapi wajib ke atas kita untuk bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Ada sedikit permasalahan, ialah waktu mana syukur ni? Syukur ke sabar? Syukur ke sabar? Ini waktu ni syukur ke sabar kan? Dia ada perbincangan sikit. Dan sekali kesimpulannya, orang yang sabar itu syukur, orang yang syukur itu sabar. Kalau tak ada kesabaran, dia tak jadi orang bersyukur kan? Kalau tidak orang yang bersyukur, maka dia tidak ada kesabaran. Macam itulah. Cuma bila dibincangkan topiknya satu persatu tu, dia adalah sedikit perbezaan. Di dalam setiap perkara yang mudarat selalu terkandung nikmat, dan kita wajib mensyukuri. Ada mudarat, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesusahan itu ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra, disebut lagi. Ni dalam kesusahan ni ada kesenangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak nampak. Dan kalau kita nampak, kita jadi orang yang bersyukur. Oh, besar nikmat Allah. Ada orang selalu buat ayat-ayat puitis ni. Kusangka hujan sampai ke petang, rupanya hujan. Kita ingatkan hujan tu musibah, rupanya
Allah nak menganugerahkan pelangi yang cantik. Itu kan. Kalau tidak, tak nampak pelangi. Mayat pilot Bonnie yang kubur tu, orang tengok tanah dia nampak macam pelangi tu pun kita, wah kan, dalam kubur dia pun ada pelangi, hebatlah orang ni mati kan, ada pelangi. Itu tengok. Tapi nak dapat pelangi gitu, nak tak mati macam dia? Nak mati macam dia tak? Dom gitu nak? Oh ustaz, janganlah ustaz. Itu tak nak mudarat, tak nak diuji, tapi kalau boleh nak duduk darjat paling tinggi sekali. Masya Allah, macam mana nak dapat? Tak dapat. Jadi mereka semua tu tergolong daripada orang yang mati syuhadaul akhirah, syahid akhirat. Ketua kumpulan yang memandikan jenazah mereka ni kata apa? Ketua kumpulan dia tu kawan saya, Zainuddin Abu Bakar, anak kepada pelakon Abu Bakar. Abu Bakar arwah dia kan, 3 tahun lepas saya ingat, 2 tahun 3 tahun lepas meninggal. Zainuddin tu anak dia yang mengetuai untuk kumpulan yang menguruskan tu. Dia tulis apa? Dia beritahu mudah sangat uruskan dia tu. So walaupun hancur, walaupun dagingnya tu, tapi sangat mudah dan tidak ada bau apa. Mudah. Dia kata apa? Aku menyaksikan bahawa mereka ini benar-benar syuhadaul akhirah, syahid akhirat. Dia mudahkan Allah Ta'ala, bagus dia keadaan. Kita nak tak macam tu? Hamzah bapa syuhada Hamzah, dibelahnya dada, dibel tu, dia ambil hatinya dia tu. Kita tanya pada diri, nak tak kita mati macam tu? Nak dalam hati, ya Allah janganlah mati. Tak nak macam tu. Tapi kita Masya Allah nak tempat yang tinggi. Jadi dunia ni memang macam tu dah diletakkan sifirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian besar, anugerah pun besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ujian itu pasti ada anugerah. Oh kalau begitulah saya mesti jadi orang yang bersabarlah. Kalau gitu, dalam sabar itu ada syukur. Dalam sabar itu ada syukur. Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan, setiap cubaan yang datang daripada Allah, aku rasakan bahawa di dalamnya tergandung 4 kenikmatan. Ni tengok Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, kata apa? Setiap ujian aku rasa dalamnya ada terkandung 4 nikmat. Pertama, musibah itu tidak berhubungan dengan agama. Contohnya salah seorang anggota keluarga meninggal, ini berarti bukan agama atau iman yang mati. Orang meninggal tapi jangan cabut iman. Oh nikmat tu. Kalau ada setengah orang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Macam cerita Bal'am ibn Ba'ura, nanti di hujung disebut Bal'am ibn Ba'ura, seorang yang bertaraf wali tapi dicabut imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu musibah musibah kan. Tapi ujian setakat kalau berlaku kematian, mati aja, tapi tidak, iman masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat. Yang kedua, musibah itu bukan suatu malapetaka yang hebat, kerana seberat-berat musibah masih ada yang lebih berat. Tengok orang lain lagi berat ujian, kita setakat tu je, tapi orang lain lagi berat ujiannya. Alhamdulillah. Tu nikmat tu, ringan tu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, nikmat digunakan keredaan dalam menghadapi musibah. Tengok, kena musibah tapi Allah Taala jadikan hati penuh redha. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita ni ujian terima Allah Taala, jangan buruk sangka dengan Allah, lalu hatinya boleh redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha itu satu nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang keempat ialah tunggu pahala. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kedudukan yang tinggi, dapat balasan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Ibnu Umar kata, setiap musibah akan berlaku gitu, aku rasakan macam tu. Jadi aku rasakan musibah itu suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nikmat. Kita ya Allah, bila lagi nak lepas, bila lagi ni ya Allah, kan? Macam tak adil je kau ni ya Allah. Kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Taala Maha mengetahui tentang keadaan kita, Maha mengetahui. Selain itu, nikmat yang datang seiring dengan musibah menandakan bahawa musibah itu tidak kekal dan pada suatu saat ia pasti berakhir. Tak kekal pun. Cuba kita lihat, bila kita sakit, sebenarnya sakit anggota ke sakit hati? Rasa
hati macam tak sakit pun. Yang sakit tu anggota lah, sama ada anggota luar ke anggota dalam. Tapi sakit anggota, hati kita sakit tak? Macam tak pun. Tapi kita je, sakitnya hati. Cuba istighfar sikit. Kalau kita luka-luka ke besar ke, doktor kata istighfar sikit, awak istighfar lupa. Betul, masa kita istighfar astagfirullahalazim lupa. Sebab hati tu ingat. Tapi bila dia lupa balik, dia ingat balik pada sakit. Kalau ada sakit sini, sebab tu saya tengok satu cerita askar. Dia kena tembak. Sakit. Kawan dia datang, kop, patahkan kaki satu lagi. Sakit. Dia hilang dah sakit sini pula. Sakit tu kau boleh alih-alih pula. Tadi sakit kat sini, sekarang sakit kat sakit. Dia dah tak nampak lah yang kena tembak tu. Habis yang patah tu dia lagi sakit sini sakit. Dia sebenarnya nak alihkan tu. Sakit tu anggota hati. Jangan sampai hati ni dia sakit. Kita latih supaya hati tu dia sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar diri kita supaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada yang lain. Sakit, cubaan, ujian datang daripada Allah. Kalau datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, redha tak? Ya Allah, saya dah ingat ke Engkau ya Allah, zikir selalu tapi sakit juga. Tugas zikir bukannya untuk hilangkan sakit tu. Zikir ialah supaya kita sentiasa ingat Allah dan tidak memberi ruang pada syaitan mengambil peluang. Dan syaitan masuk celah tu. Tengok tu, kau ingat Allah, dia sakit juga. Kan? Tak payah ingat pun tak apa, tak payah baca pun tak apa Quran, sakit juga engkau. Jadi peranan zikir tu untuk menyahkan gangguan syaitan tadi. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang zikir tak sakit ke? Imam Syafi'i tak sakit ke? Imam Nawawi tak sakit ke? Rasulullah dia lupa ke pada Allah? Sakit ke tak? Sakit. Rasulullah pun sakit. Semua sakit. Dia apa peranan zikir ni? Kita cari peranan zikir. Zikir ni adalah supaya kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Taala dan dia menjauhkan syaitan, gangguan syaitan tu daripada hati kita supaya dia tak masuk. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu sama mintalah, ya Allah ringankan sakitku ini ya Allah. Boleh minta. Tapi bukan peranan dengan zikir itu. Ya Allah, saya dah zikir dengan kau ya Allah satu hari 10,000, sakit juga. Sakit juga. Jadi yang kita buat tu untuk apa? Untuk apa tu? Jangan sampai tersalah macam tu. Jadi jangan tu. Tak apa, teruskan. Sebab kehidupan kita ni untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian tu untuk memberikan bekalan kita untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami menyatakan penderitaan dunia pada asasnya perlu disyukuri kerana semua itu akan mendatangkan manfaat yang besar dan pahala yang melimpah ruah, sehingga jika dibandingkan dengan pengganti, semua penderitaan tersebut tidak bererti sama sekali. Syukurlah kena sakit, syukurlah. Dengan syukur itu nanti kamu akan dapat anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulannya, samalah orang yang syukur, benar-benar syukur, dia ada sabar. Orang yang benar-benar sabar, dia ada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, alhamdulillahi ala ma sa'a wa syarra. Bersyukurlah kepada Allah musibah yang pedih atas nikmat yang menyenangkan ataupun nikmat yang susah. Allah Ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah menjadikan pada yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Sebab tu jadi terimalah, bahasa kita redha lah kan. Redha lah kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan redha tu maka termasuklah sabar dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lompat terus kepada muka sebelah tu. Dasar ucapan 447, dasar ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sememangnya sedikit sekali daripada hamba-Ku yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tahu tentang nikmat, orang tahu tentang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ramai yang tahu, tak sedar. Dia satu nikmat. Jadi sedikit sahaja orang yang benar-benar bersyukur kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diri kita lah tuan-puan, termasuk diri kita. Dapat makan, dapat minum pun, nak sebut alhamdulillah pun susah. Dapat makan kan? Bangun tidur, dapat tidur seronok, sedap tidur, hujan-hujan ni sedap tidur. Bangun tak ada, alhamdulillah. Dapat tidur, dapat bangun pun tak cakap alhamdulillah. Apatah lagi dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sedikitlah. Kata Sayyidina Umar, dia dengar seorang yang tengah tawaf, dia kata dia doa apa? Allahumma ja'alna minal qalil, wahai Tuhanku jadikan aku daripada orang yang sedikit. Kata Sayyidina Umar, kenapa kau doa macam tu? Kan? Dia kata wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit saja daripada hamba-Ku yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku nak jadi orang yang sedikit, orang yang bersyukur benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah ketika memuji Nabi Nuh AS, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya kepada Nabi Ibrahim AS, syakiran li'an'umih, ia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dapat pun suruh korban balik. Jadi orang bersyukur, laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terpaksa mengorbankan yang paling disayangi. Antara peristiwa yang menyebabkan Allah Taala uji Nabi Ibrahim AS begitu ialah kerana bila Allah Taala bukakan kepadanya untuk melihat perkara-perkara yang luar daripada topik ini, daripada kebiasaan ini, nampaklah satu kaum yang macam-macam menerima nikmat, lalu dia buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Ibrahim AS, wahai Tuhanku, turunkanlah bala kepada mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tu hamba aku, mereka tu hamba aku. Jadi Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada Nabi Ibrahim AS bagaimana Allah Ta'ala ni kasihkan kepada hamba dia lebih daripada segalanya. Macam ni lah dibagi contoh. Sekarang ni kau kasihkan kepada anak kau sungguh-sungguh kan? Aku sembelih, aku suruh kau sembelih, sembelih. Aku lebih lagi cintakan pada hamba aku lebih daripada tu. Bukannya ada tu sikit je Allah Ta'ala turunkan bala. Bagi peluang, bagi tu masa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat Ar-Rahmanur Rahim, maka berlaku. Namun bila dilihat di segi lain, Nabi Ibrahim AS ni menjadi seorang yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat apa? Dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suruh sembelih, sembelihlah dia. Bawa anak tu pergi ambil pisau nak sembelih, Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Kibas. Sesungguhnya syukur itu terdapat manzilah. Manzilah ni ialah martabat, maqam, nikmat yang dan afiat. Berkata seseorang, aku lebih senang mensyukuri nikmat daripada bersabar dalam derita. Syukur dalam nikmat, ramai orang yang macam tu kan, daripada bersabar dalam derita. Tetapi ada juga yang beranggapan bahawa bersabar adalah lebih utama, kerana bersabar itu besar masyaqqah, kesusahan manfaat dan pahalanya malah manzilahnya lebih tinggi. Ada yang mengatakan bahawa sabar itu lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi daripada syukur. Ada yang mengatakan syukur tu lebih tinggi daripada sabar. Ni tak apalah, bila orang lalu keadaan itu baru dia memahami sabar ke ataupun syukur yang lebih tinggi. Yang penting kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita diuji, sabarlah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ayub berapa tahun diuji? 80 tahun ni. 80 tahun diuji. Sakit 80 tahun. Masya-Allah. Dia punya jumlah ni berbeza-beza ni, ada riwayat berbeza-beza. Isterinya kata kepadanya, Ayub, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau kan Rasul, minta dengan Allah Ta'ala supaya tu. Aku sakit berapa tahun dah? Sakit kan? Beberapa tahun baru. Kita senang berapa tahun? 60 tahun kita senang. 60 tahun kita senang,
baru ujian sikit. Jadi tak apalah, sabarlah, sabar. Tengok dia doa dalam doa Nabi Ayub. Wa Ayyub iznada rabbahu anni masanyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ni ditimpa dengan musibah, Engkau maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Anta arhamur rahimin. Tengok doa dia. Tak mengadu. Dia tak mengadu. Ya Allah, dah lama dah ni sakit. Ya Allah, tolonglah sembuhkan. Tapi dia kata apa? Ya Tuhanku, aku ni tipu musibah, Engkau maha pengasih, maha penyayang, ya Allah. Dalam keadaan tu pun masing-masing yang maha penyayang. Kulit apa semua dah luruh semua, tinggal tulang aja. Sakit. Habis kudis ni keluar ni semua ni tu. Semua orang lari daripada dia. Anaknya mati semua. Adik-beradik tinggalkan semua. Allah Ta'ala diuji begitu pun masih lagi Engkau maha pengasih, maha penyayang, wahai Tuhanku. Anta arhamur rahimin. Tinggi kan. Sampaikan Allah Ta'ala puji Ayub AS. Kami mendapatinya seorang yang sangat sabar. Ni'mal abd, itulah satu nikmat yang besar yang digunakan kepada Nabi Ayub AS. Kita azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi, wallahu yuhibbus sabirin, dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Jadi kekasih Allah Subhanahu Ta'ala kena banyak bersabarlah, kena banyak bersabar. Ni ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala beritahu pada kita, Dia akan jadi kekasih kita, jadi orang yang bersabar. Kalau begitu nak dapatkan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabarlah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Menurut penyusun, orang yang bersyukur adalah orang yang bersabar. Begitu juga orang yang bersabar, pada hakikatnya dia adalah orang yang bersyukur. Dengan demikian jelaslah bahawa syukur dan sabar tidak dapat dipisahkan, kerana bersyukur dalam menghadapi berbagai dugaan dunia bererti dia juga bersyukur sesuai dengan makna syukur itu sendiri, iaitu mengagungkan pemberi nikmat. Seorang penyabar tidak akan sepi daripada nikmat. Sebagaimana yang penyusun huraikan di atas, penderitaan juga merupakan suatu nikmat, sehingga apabila bersabar menanggung suatu penderitaan, ia bererti kita bersyukur dan menahan diri daripada mengeluh semata-mata kerana mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taufik dan pemeliharaan Allah yang dilimpahkan kepada orang yang sabar adalah suatu nikmat yang disyukuri oleh orang-orang yang sabar. Perlu juga diketahui bahawa Allah memberikan nikmat kepada seseorang disebabkan orang itu mengetahui keadaan nikmat, iaitu orang yang bersyukur, sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang kafir. Ahaula'i manallahu alaihi min bainina. Kata kaum kafir, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maksudnya mengejek kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Orang kafir ni dia terpelak dalam bab dunia keduniaan ni. Orang Islam selalu rendah daripada kehidupannya selalu rendah. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala anugerahkan nikmat macam-macam. Dia menempelak. Maksudnya kita panggil apa je? Menganying. Menganying. Orang Johor pakai menganying juga. Menganying. Ke panggil orang Johor? Kalau menganying, orang Johor Perli. Ya, beli. Boleh lah. Orang Terengganu cakap nganying, menganjingkan dia. Menganjing ataupun mengucing. Mengucing. Orang kafir ni selalu dia nganying kepada ataupun dia beli kepada orang. Ni tengok inilah orang yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, nikmat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala kata, bukankah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tentang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini hal keadaan yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita orang yang beriman. Jadi penting pada kita untuk sedar, yakin benar bahawa apa yang ada pada diri kita ni merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dia berupa nikmat dunia ataupun nikmat keakhiratan, tapi ia merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lagi nikmat iman dan Islam. Ini nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang mesti kena jadi orang yang bersyukur, jaga sungguh-sungguh iman ini agar ianya kekal sampai kita bertemu dengan
Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung lagi ni sikit lagi tentang pembahagian-pembahagian macam-macam nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sentiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kali lagi pertemuan habis kitab kita ni. Kalau tak baca kan, kalau baca tak habis lagi. Nanti saya lompat-lompat dia habis. Minggu akan datang tu kita baca buat kesimpulan dia, insya-Allah kita tu. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan lagi kita pergi pada kitab yang baru, iaitu Tazkiyatun Nafsi. Bagaimana nak menyucikan diri kita kepada Allah SWT. Ada tugas yang kita perlu lakukan untuk kita bergerak daripada Islam pergi pada iman sungguh-sungguh, daripada iman nak bergerak kepada ihsan. Ada benda yang kita perlu buat baru dia pergerakan tu berlaku. Kalau tidak, Islam kita kat situ lah, sama je. Dia nak pergi daripada Islam pergi pada iman yang kuat, iman, kemudian kita pergi pada ihsan, sehingga kita benar-benar insya-Allah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala ibadat yang seolah-olah macam kita nampak Allah Subhanahu Taala, ataupun tak dapat rasa begitu pun kita dapat rasa Allah sangat melihat kita. Ini bukan tahap ilmu lagi, bukan yakin lagi, tapi nak pergi pada hakul yakin, ainul yakin, benar-benar yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan dengan khayalan, tapi memang dengan rasa ataupun musyahadah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lihat memang benar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita macam askar yang biasa pergi berperang, dia masuk berperang, dia tak takut mati macam kita kan. Kita alah orang tembak matilah kita. Dari segi teori kita macam tu, tapi orang tu pergi tengok dia balik selamat je, mana mati. Orang Afghanistan sampai jadi tentera upahan. Kat Rusia sekarang ni dia orang upah, ada askar upahan. Jadi Rusia bayar siapa yang nak berperang untuk pihak dia, buat perjanjian, lepas tu dia bayar gaji, berperang untuk tu. Yang geng-geng Afghanistan yang suka berperang tu, tak ada kerja apa, pergilah sana. Jadi tentera, dipanggil apa, Gurkha kan? Tentera yang diupah oleh Rusia untuk berperang. Suka pula dia perang. Cuba tanya kita, siapa nak pergi perang? Bagi gaji 10 juta, 100 juta pun tak nak pergi, 10 juta pun tak nak pergi mesti mati. Dia tak gitu kan? Tak ada. Sekali lagi tak ditakdirkan Allah Ta'ala, tak ditentukan Allah Ta'ala untuk mati, tak mati. Dia sangat yakin tu. Yakin, bukan lagi teori, tapi dia dah melaluinya. Memang perlu tembak contoh atas kepala, tak kena lah kan? Bila Allah Ta'ala kata mati, kena dom, itu. Dia sangat yakin gitu kan. Tapi kita ni tak, teori kita je lebih biar pergi situ mati ya kan. Dengar peluru je dah terkejut kita. Tak nak macam tu kita. Biarlah kita ni benar-benar yakin Allah lah yang sebenar-benarnya menjaga kita. Yang boleh mendatangkan mudarat dan manfaat ialah Allah Subhanahu Taala. Tak nak lagi pergi pada teori akal ni, tapi kita nak pergi pada hati yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah kalau ada peluang nanti kita pergilah kepada kitab tu, Tazkiyatun Nafsi. Kitab tebal, kulitnya tebal, tapi isinya tu sikit je, kitabnya tebal. Dia boleh dapatkan nanti saya lepas apa kitab ni kita bagi gambar, dia boleh beli insya-Allah. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan wa ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.